Salam sejahtera, anda bersama Sinar Al-Huda dalam 100 Hari Kerajaan Perpaduan. Dan tumpuan jam ini masih lagi terarah kepada situasi terkini banjir. Dengan mangsa banjir di seluruh negara terus meningkat kepada lebih 53,000 orang setakat jam 12.30 tengah hari tadi. Menurut portal info bencana JKM, 53,000 mangsa kini dipindahkan ke 296 pusat pemindahan sementara PPS. Dan setakat ini hanya 3 negeri terjejas dengan banjir iaitu Johor, Pahang dan Melaka. Situasi banjir di Johor masih lagi serius dengan 49,000 mangsa dipindahkan ke 270 PPS. Ia membabitkan 14,000 keluarga dengan daerah Segamat, Kota Tinggi dan Kluang antara daerah yang paling teruk terjejas. Sementara itu, situasi banjir di Pahang dan Melaka tidak banyak berubah dengan 21 PPS masih dibuka di Pahang menempatkan 2,000 mangsa daripada 800 keluarga. Dan di Melaka, 500 mangsa daripada 150 keluarga masih ditempatkan di 6 PPS. Dalam masa yang sama, projek rancangan Tempatan Banjir ataupun RTB terutamanya di negeri Johor akan segera dilaksanakan selaras dengan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Datuk Dr. Mat Nasir Mat Noor berkata pihaknya bercadang untuk menggunakan kaedah reka dan bina dalam projek berkenaan kerana ia disifatkan antara kaedah yang lebih cepat dan berkesan. Jelasnya, projek RTB di Johor sudah berada dalam senarai dan hanya menunggu untuk dilaksanakan sama ada cara konvensional atau reka dan bina. Kaedah bagaimana ya? Sama ada kaedah konvensional atau kaedah reka bentuk reka dan bina. Bila Yang Amat PM maklum itu maksud nak cepat. Jadi kaedah nak cepat, kita perlu gunakan kaedah reka dan bina. Beliau berkata selain itu JPS juga sedang mengenal pasti lokasi di negeri lain termasuk Sabah dan Sarawak bagi menjalankan projek itu dengan segera untuk mengurangkan impak banjir. Sementara itu, Mat Nasir berkata JPS akan menempatkan antara 10 hingga 20 lagi pam bergerak di kawasan kritikal di Johor bagi mempercepatkan aliran air banjir. Katanya ia sebagai tambahan kepada sekitar 15 pam bergerak yang telah dipasang di beberapa kawasan di Batu Pahat, Pontian dan Tangkak. Sementara itu, kerja-kerja pengepaman bagi mengalir keluar air banjir termenung akan difokuskan di Batu Pahat dan Segamat. Jelas Pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Negeri Johor, Penolong Pusarujaya Kamal Mokhtar, kerja-kerja ini melalui usaha Jabatan Pengairan dan Saliran yang menggerakkan keseluruhan pam di Malaysia bagi membantu memastikan tempoh banjir dapat dikurangkan. Di mana kalau kita lihat, kalau untuk negeri Johor ni kebiasaannya bagi banjir termenung Batu Pahat dan juga Segamat lah. Dan kita telah berbincang dengan Jabatan Pengaliran dan Saliran JPS untuk mobilas pam-pam yang ada di seluruh Johor untuk membantu bagi memastikan kelancaran air banjir yang termenung tadi dipam untuk keluar. Tetapi pada waktu ini fokus kita adalah untuk menyelamatkan seberapa ramai mangsa, terutama di Batu Pahat lah, kerana kalau kita lihat keadaan geografinya, air yang daripada Segamat banjir yang lalu sudah mula turun di Batu Pahat yang melibatkan kebanyakan mangsa-mangsa yang berpindah di Batu Pahat itu adalah kesan air turun daripada Segamat. So selepas kita lihat paras air stabil di Batu Pahat, kita akan melakukan atau melaksanakan kerja-kerja pengepaman di kawasan-kawasan banjir termenung. Dan JPS juga telah menggerakkan keseluruhan pam yang ada di Malaysia untuk membantu bagi memastikan kelancaran dan juga memastikan tempoh masa banjir tersebut pada kadar yang rendah. Baik, minggu lepas kami ada bawakan laporan mengenai beberapa perkampungan orang asli di Johor yang dilanda banjir dan pada ketika itu masih belum menerima sebarang bantuan. Ini antara lain berpunca daripada akses kepada kampung-kampung orang asli ini yang terputus akibat jalan yang dinaiki air. Namun sehari selepas kami siarkan laporan tersebut, kami juga menerima laporan bahawa 3 aset milik Sultan Johor iaitu bot berkuasa tinggi digerakkan bagi tujuan penghantaran bekalan makanan ke beberapa penempatan orang asli. Jadi untuk jam ini kita ingin mengetahui
mengetahui lebih lanjut bagaimana situasi terkini banjir yang melanda perkampungan orang asli di Johor dan apa lagi bentuk atau jenis bantuan yang diperlukan, sama ada dari segi jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa panjang, apa penyelesaian yang masyarakat orang asli harapkan supaya tidak lagi dilanda banjir dan tidak lagi perlu berdepan dengan krisis seperti ketika ini. Dan sudah bersedia untuk mengulas dan berkongsi lebih lanjut bersama saya sekarang di talian Dolah Tekoi, pengerusi jaringan perkampungan orang asli Johor. Terima kasih Encik Dolah sudi bersama kami di Astro Awani untuk kongsikan mengenai dengan situasi terkini. Pertama sekali Encik Dolah, boleh kongsikan bagaimana keadaannya sekarang di perkampungan orang asli? Masih ada lagi yang terkandas ataupun terputus hubungan akibat banjir? Terima kasih. Pada masa ini, iaitu hari ini 6 hari bulan, kelihatannya air sudah mula turun di beberapa sungai utama seperti di hulu Sungai Sembrong dan hulu Endau, dan kelihatannya kalau 2-3 hari lepas kita tengok di Kampung Peta agak terjejas teruk dan sekarang mereka sudah boleh kembali kepada ke rumah masing-masing lah. Walaupun begitu, di bahagian kuala sungai seperti di Sungai Endau dan Hilir Sembrong, ianya masih lagi bertahan dan kelihatannya masih tidak berganjak. Sebab ada beberapa kampung contohnya di Kampung Labong, di Kampung Tanjung Tuan, di Kampung Tuawah dan juga di Kampung Poco, keadaannya masih tidak berubah. Mereka masih belum boleh kembali ke rumah masing-masing. Saya percaya ini juga disebabkan oleh limpahan air yang dilepaskan dari empangan, kerana kita tahu ada beberapa empangan yang tidak mampu menampung limpahan air, akhirnya dilepaskan seperti Sungai Sembrong, empangan Sembrong dan juga empangan Kahang Barat, selain empangan Labong di Endau. Ya, Encik Dolah, bagaimana pula aspek cuaca, perkembangan cuaca sejak beberapa hari lepas? Masih lagi hujan lebat? Adakah ini antara punca yang menyebabkan situasi di kampung-kampung orang asli masih lagi belum bertambah baik, belum lagi beransur pulih? Cuacanya bagaimana? Cuaca sebenarnya sudah mulai reda, hujan sudah berhenti sejak 2 hari yang lalu. Namun saya sempat meninjau di beberapa lokasi yang agak strategik untuk kita lihat punca air, bagaimana punca air itu datang. Pagi tadi saya melalui beberapa pergunungan dan saya lihat air dari gunung-gunung masih lagi mengalir keluar, mengalir ke sungai-sungai kecil, dan ini mengumpul punca air di sungai yang lebih besar lah. Dan ini antara punca mengapa air di sebelah Kuala atau sebelah hilir sungai tidak mahu turun. Maknanya ada penambahan air dari dalam bumi, bukan dari atas lagi, macam tu. Jadi dari segi bantuan bagaimana? Ada perkampungan orang asli yang masih belum lagi menerima bantuan atau ada yang sudah pun mula menerima bantuan? Di mana antara lokasi-lokasi ataupun kampung-kampung yang masih lagi kritikal yang memerlukan bantuan short term ataupun dalam jangka masa pendek, bantuan segera sekarang ini? Setakat ini boleh dikatakan semua perkampungan sudah pun mendapat bantuan lah. Cuma ada yang cukup dan tak cukup saja. Saya ambil contoh, ada aduan daripada Kampung Labong, Kampung Punan. Mereka ini masih belum mendapat bantuan yang cukup. Hanya datang dengan 5 kilogram beras, kopi, susu, dan rasanya ini agak belum mencukupi untuk mereka meneruskan kehidupan sehingga ke minggu-minggu yang akan datang lah. Dan mereka masih perlukan bantuan-bantuan berterusan lah untuk kurang-kurangnya mereka perbelanjaan untuk menunggu air ini surut sepenuhnya. Bantuan segera yang diperlukan sekarang ini, bantuan kritikal, apa bentuk bantuan yang diperlukan sebenarnya? Kerana kalau kita lihat lazimnya bantuan makanan misalnya yang disalurkan kepada mangsa banjir, selalunya makanan kering. Ini antara makanan yang dapat bertahan dengan lama. Tentunya untuk menghantar makanan yang sudah pun siap dimasakkan itu tentunya adalah apa yang diperlukan, tetapi ada dari segi logistik masalah juga untuk tahan lama dan sebagainya. Tetapi ini antara isu yang selalu berlaku ketika banjir melanda, untuk menentukan, mengenal pasti apa sebenarnya bantuan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat yang terkesan. Jadi bagi perkampungan orang asli dengan rumah ada yang 100% hanyut, hilang akibat dilanda banjir, hantar makanan kering pun mereka tak dapat nak gunakan dapur, tak dapat nak masak, tak dapat nak gunakan bahan-bahan itu. Jadi apa sebenarnya bantuan yang diperlukan, yang kritikal sekarang ini?
Pada saya memang kita tidak boleh lari dari uh, bentuk bantuan. Bantuan kering itu memang sangat perlulah kalau nak banding kita bagi makanan yang sudah siap sedia, sudah masak. Bayangkan untuk masuk dari Endau atau dari Kahang ke Kampung Peta yang mengambil masa lebih kurang 4 jam, mungkin makanan tu dah basi. Jadi ini memang tak sesuai lah. Mau tak mau kita memang kena bagi mereka bantuan kering, sebab ini mungkin mereka boleh tumpang di rumah saudara mara dan sebagainya. Itu memang masih lah. Tapi selain daripada makanan, mereka juga sebenarnya memerlukan selimut, pakaian dan juga air bersih, kurang-kurangnya air mineral untuk menampung kehidupan beberapa hari ini. Itu dari segi jangka masa pendek, tetapi bagaimana pula dalam jangka masa panjang ini? Apa bentuk bantuan yang mereka perlukan mungkin untuk pemulihan rumah masing-masing, untuk memastikan punca pendapatan mereka tidak terkesan, ataupun adakah mereka memerlukan bantuan kewangan, bantuan tunai secara langsung, secara direct? Apa bentuk bantuan long term yang perlu kami fikirkan untuk membantu masyarakat orang asli yang terkesan akibat banjir? Ya. Sebab kebiasaannya orang asli tidak dianggap mangsa yang berterusan. Kita juga perlu mengkaji definisi mangsa banjir. Ada setengah definisi sekarang mengatakan orang yang rumahnya tenggelam adalah mangsa banjir. Tetapi kita tidak melihat mereka yang terkandas, mereka yang terputus jambatan, jalan tanah runtuh dan sebagainya. Mereka juga tidak boleh keluar bekerja dan akhirnya ekonomi mereka tidak stabil. Sebab orang asli bukan bergaji bulanan, mereka bergaji harian. Maksudnya keluar bekerja, dapat duit. Tak keluar kerja, tak ada duit. Jadi dengan itu, mereka juga terjejas. Tetapi bantuan yang datang adalah dalam bentuk orang yang terjejas yang rumahnya tenggelam. Sedangkan orang asli di bukit-bukit tadi, mereka rumah tak tenggelam. Tetapi jalan untuk mereka bekerja terputus. Ini juga perlu diambil kira. Okey, jadi dengan itu saya melihat bantuan keuangan dan juga bantuan alatan seperti perumahan dan sebagainya sangat perlu. Sebab ada setengah orang yang rumah mereka ranap 100% ataupun sekurang-kurangnya ranap 50%. Dan mereka ini perlu dibantu. Tidak hanya sekadar diberi beras, diberi gula, itu sudah selesai masalah. Ya, bercakap tentang soal infrastruktur, ini bukan sahaja penting dalam kita membincangkan dalam konteks banjir melanda baru kita nak fikirkan soal infrastruktur, tapi ini sebenarnya satu isu yang memang sedia ada, sudah wujud sejak sekian lama, dan juga satu isu yang tidak selesai lagi, isu infrastruktur khususnya bagi perkampungan orang asli yang seperti Encik Dollah katakan, mereka bergantung kepada gaji harian, mereka perlu interconnectivity bersama dengan lokasi-lokasi di mana mereka mendapatkan punca pendapatan itu. Apa pentingnya untuk kita memberi tumpuan kepada aspek infrastruktur, tidak kira musim banjir ataupun tidak, untuk memastikan bahawa punca pendapatan bagi masyarakat orang asli ini tidak terputus, tidak kira apa krisis yang berlaku? Saya melihat orang asli sangat bergantung dengan tanah. So dengan itu, isu tanah mereka perlu diselesaikan supaya setidak-tidaknya mereka ada tempat bergantung yang mempunyai gaji yang tetap, iaitu hasil daripada kebun mereka. So sekarang kebun mereka agak tergantung, ada yang terganggu, ada yang di luar dan sebagainya, dan akhirnya kebun ini tidak dapat menjadi hasil utama kepada mereka dan mereka masih bergantung dengan hasil hutan. Jadi kerajaan perlu memikirkan satu kaedah yang mana dalam pembangunan jangka panjang ini gaji bulanan orang asli itu perlu datang dalam bentuk hasil ladang atau kebun yang tetap bagi mereka. Akhir sekali Encik Dollah, dalam kita bercakap tentang banjir ini, tentunya kita perlu menyentuh tentang aspek alam sekitar, aspek perubahan iklim dan kerosakan alam sekitar dan sebagainya. Bagi perspektif masyarakat orang asli yang bergantung kepada sektor-sektor ekonomi yang banyak menumpukan kepada pertanian, perladangan dan sebagainya, ini banyak memerlukan alam sekitar. Bagaimana bagi perspektif masyarakat orang asli pentingnya untuk kita memelihara alam sekitar, bukan sahaja daripada segi keselamatan orang ramai, daripada segi banjir dan bencana alam dan sebagainya, tetapi untuk memastikan punca pendapatan bagi masyarakat yang bergantung kepada sektor-sektor yang berteraskan alam sekitar ini dapat dipelihara dan tidak terjejas sekiranya berlaku krisis? Saya melihat satu projek-projek yang berskala besar sudah tidak harus lagi diluluskan.
contohnya pembalakan, pelombongan dan sebagainya. Di Johor kebanyakannya pelombongan tu agak kurang, hanya sedikit di daerah kota tinggi kerana mereka ini kawasan lombong pasir dan sebagainya. Tetapi di daerah-daerah lain seperti di Segamat, di Keluang dan Mersing atau di tempat-tempat lain, pembalakan itu sebenarnya menjadi masalah utama. Walaupun kerajaan sudah menghentikan pengeluaran pembalakan di Malaysia, di Johor lebih kurang dalam 2010, namun kesan sebelum 2010 itu sebenarnya sangat membawa satu bencana kepada orang asli. Kita percaya kemusnahan alam yang dibuat sebelum ini telah memberi kesan utama pada banjir yang baru-baru ini sejak 10 tahun terakhir ini. Jadi itu antara puncanya. Selain daripada itu, hakisan-hakisan yang disebabkan oleh pembalakan itu telah memusnahkan banyak ladang-ladang orang asli, terutamanya ladang tradisional seperti kebun-kebun durian mereka, dan akhirnya penuh dengan lumpur dan pasir di sana. Maka hal-hal ini tidak boleh menampung lagi laluan sungai yang itu akan menyebabkan air menjadi lebih besar berbanding biasa, kerana laluan sungai sudah tidak ada sempurna bagi sungai keluar. Ya, okey, baik, terima kasih. Itu tadi Encik Dollah Tekoi, Pengerusi Jaringan Perkampungan Orang Asli Johor. Terima kasih Encik Dollah sudi bersama kami untuk jam ini membincangkan mengenai dengan perkembangan terkini situasi banjir yang melanda beberapa perkampungan orang asli Johor. Apa bentuk bantuan yang diperlukan dari segi jangka masa pendek dan juga dalam jangka masa panjang. Dan banyak lagi yang kami nak kongsikan untuk jam ini, tapi kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini.